li sadri wa yassir li amri wahlul amri lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma waj'alni minal innahu Sulaiman wa bismillahirrahmanirrahim inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wa Okey, hari ini kita akan masuk tema yang baru iaitu tema 7, pertanian dan peternakan. Okey. Jadi dekat sini sebelum kita masuk unit yang baru ada sedikit sajak. Ada siapa-siapa nak cuba deklamasi sajak kat sini? Saya? Cuba Sifat baca yang ni. Okey, kalau nak buka buku teks, awak boleh buka muka surat 43. Okey, bagus. Okey. Memang hijau, kaya dengan sumber tiada merasakan tanah dengan Hasil bertambah. Okey, rangka yang kedua siapa nak baca? Okey, Amni. Teknologi moden tenangkan pelbagai, bukan hanya kambing dan lembu. Kini hidupan laut diternak, mencari riang di dasar, menari riang di dasarmu, ternak dan membiak, peternak tersenyum bahagia. Okey, kakak ketiga saya nak baca. Bagi orang lain boleh nak? Fatia boleh? Okey, Fatia cuba baca sajak macam ni, deklamasi sajak. Perkataan Tuhan memberikan hasil kepada taman tanam semakin subur, akan terus membiak tani dan nelayan tambah jaya. Okey, yang ni berkaitan dengan tema kita iaitu tema pertanian dan juga penternakan. Okey, daripada tema ni, tadi awak baca sajak ni kan? Okey, dekat sini secara ringkasnya berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan. Okey. Bila tengok dekat sini dia kata kaya dengan tumbuh-tumbuhan. Kerana apa? Bumi menghijau tu ditumbuhi dengan banyak pokok-pokok yang menghijau, dari sama ada sayur ataupun tanaman pokok kayu ataupun usul, tanaman kelapa sawit dan sebagainya. Yang penting adalah daripada tumbuh-tumbuhan, dan juga ia adalah mesra alam yang mana tidak menggunakan racun serangga. Bila tak ada racun serangga, maka tidak akan menjejaskan hidupan dalam air. Contoh, kalau kita gunakan terlalu banyak racun serangga, ikan-ikan banyak yang mati, serangga akan mati. Jadi kita tak akan dapat tengok kupu-kupu, tak dapat kita nak tengok ikan dalam sungai kan, bila terlalu banyak racun serangga. Okey, jadi kita cuba ubah racun serangga tu daripada racun yang daripada bahan kimia, tukarkan kepada yang organik. Okey, macam mana kita kena carilah ilmu tu kan, kena gali ilmu tu macam mana kita nak tukar baja dan juga racun serangga daripada kimia kepada yang organik. Okey, maka hasilnya juga akan bertambah. Kemudian yang kedua pula, dari segi teknologi pula untuk pertanian dan juga penternakan,
Dan ada teknologi kita boleh pelbagaikan ternakan. Biasanya ada kata ternakan dipelbagaikan. Bukan hanya dengan lembu dan juga kambing saja. Tetapi hidupan dalam juga kita boleh ternak. Okay? Dengan teknologi yang sekarang, kita boleh ternak tiram, kita boleh ternak ikan di dalam sangkar. Supaya apa? Supaya kita dapat memberikan sumber yang lebih banyak kepada pengguna. Okay? Jadi bila kita banyak, bila dengan adanya teknologi moden ni, kita dapatlah nak makan ikan daripada hasil laut yang lebih selamat dan juga lebih berpatutan dari segi harganya. Okay. Kemudian yang ketiga, penyaluran laut dan tanah. Okay. Daripada tak kisahlah laut ataupun tanah, kedua-duanya memberikan hasil yang lumayan kepada petani dan juga nelayan. Okay. Jadi bila ada laut, nelayan dapat menghasilkan, dapat mencari ikan sebagai sumber rezeki. Manakala petani pula dapat bercocok tanam untuk kita makan sayur kan. Kalau tak ada petani, jadi kita tak dapat nak makan sayur, tak dapat makan jagung, tak dapat makan strawberry kan. Betul tak? Jadi bila ada teknologi moden ni, banyak yang kita boleh dapat. Okay, walaupun bukan kita sendiri yang kelola, ada setiap orang itu ada bidangnya masing-masing. Jadi petani dengan tanamannya, nelayan dengan perikanannya dan sebagainya. Okay. Ini adalah sedikit sebanyak tentang tema pertanian dan peternakan. Okay. Kalau adik-adik boleh tengok kat belakang ni ada sedikit tanaman sayur, okay, tanaman sayur pakcoy ni. Kemudian ni ada peternakan kambing, kemudian ada peternakan ikan di sangkar. Okay. Di sangkar ni biasanya bila di sangkar ikan itu diternak di dalam sangkar yang mana di air yang mengalir, contoh di sungai ataupun di laut. Okay. Kemudian di sini kita masuk kepada unit yang baru. Okay. Mendengar dan berutur. Pertanian adalah sumber pendapatan. Okay, siapa nak bacakan bagi dulu watak? Saya. Okey, Amni dan juga Syifa. Boleh? Okey. Okey, Amni warna kuning, Syifa warna pink. Okey? Okay. Cuba Amni baca dulu. Encik Husni, sila ikut saya ke ladang. Okey, sekejap ya. Bila ada perkataan sila dekat situ, ini adalah ayat apa? Siapa ingat? Ayat apa kat sini? Ayat silaan. Betul kan? Sebab kat sini ada perkataan sila. Okey, sila ikut saya ke ladang. Okey, Syifa, sila baca yang ni. Terima kasih Pak Kasim. Bagaimanakah tanaman jagung biji pokok Pak Kasim? Okey. Jadi dekat sini ada tanda soal kan? Bila tanda soal dekat sini ada kata soal dia. Apa dia kat sini? Ayat apa kat sini? Siapa tahu? Dekat sini bagaimanakah ialah kata tanya. Jadi dekat sini ayat apa ini? Ayat. Siapa ingat? Ayat larangan? Ayat larangan. Bila ayat larangan kita kata tak jangan. Ayat soal. Ayat soal ataupun ayat Ya. Okey, jadi sebab dekat sini ada tanda soal dia kan. Jadi dekat sini ayat tanya. Okey, ni selingan daripada dialog ni kita boleh carikan apa yang kita boleh nampak daripada petikan yang ada ataupun dialog yang diberikan. Okey, Ami cuba baca yang ni. Dialog yang kedua. Encik Husni jangan bimbang. Tanaman jagung saya tidak menghadapi masalah lagi. Hasilnya juga telah bertambah. Okey, jadi dekat sini ada perkataan apa ni? Jangan. Jangan adalah ayat larangan. Ayat larangan. Betul tak? Jangan bimbang, jangan main di tepi jalan. Usah berlari-lari di kelas. Itu adalah ayat larangan. Jadi dekat sini dia kata Cik Husni jangan bimbang. Tanaman jagung saya tidak menghadapi masalah lagi.
hasilnya juga telah bertambah. Okey. Sifat cuba baca yang ni. Syabas Pak Kasim. Pak Kasim juga usah risau. Pihak kami sudah bersedia untuk membantu. Okey. Ada syabas dekat sini dan juga tanda seru. Apa yang kita nak jawab dekat sini? Dekat sini ayat apa ni? Siapa tahu ayat apa yang dikatakan oleh Sifat tadi? Bila ada syabas, ayat seruan ada dekat sini syabas kan? Betul tak? Syabas. Untuk dia ucapkan tahniah ataupun syabas. Bila ada tanda seru kat sini kita sebut sebagai ayat seruan. Okey, bagus. Kemudian Pak Kasim juga usah risau. Bila ada usah, dekat situ sama juga dengan jangan bimbang. Okey. Kemudian yang ni Amni. Baiklah Encik Husni, saya sangat bersyukur dengan bantuan tersebut. Okey. Dekat sini adalah ayat penyata, bukan ayat soalan ataupun ayat seru sebab tak ada tanda soal ataupun tanda seru. Okey. Pastikan awak kenal pasti tanda kedua-dua tanda ni. Sebab biasanya dalam soalan akan ada soalan yang melibatkan tanda soal, tanda seru. Okay. Yang perlu awak kenal pasti ada kesalahan bacaan ataupun tidak. Okey, kemudian sifat baca yang ni. Jika Pak Kasim berkelapangan, jemput Haidar ke kursus keusahaan kursus keeshawan pertanian yang kami anjurkan. Okey. Jadi di sini ini juga adalah ayat penyata tapi ada istilah jemput. Jadi bila jemput dia serupa dengan mana tadi? Dia bila ada perkataan jemput itu adalah juga satu ayat yang mana apa ya saya nak sebutkan tu? Dia adalah cuma dia tak ada tanda baca seperti yang ada tanda seru ataupun tanda soal. Dia hanyalah noktah di hujungnya. Okey? Okey, dia adalah daripada ayat silaan. Okey. Yang berwarna ni adalah ayat silaan, kemudian yang biru adalah ayat larangan. Okey, kemudian Ustazah masuk ke muka surat 45, pemahiran membaca. Dan di sini di sini daripada petikan ni kita perlu keluarkan idea utama dan juga idea sampingan berdasarkan teks yang diberikan ataupun petikan yang ada. Okey. Jadi Ustazah nak Sifat bacakan Ustazah tajuk dan juga petikan yang pertama ni. Saya yang petikan yang kedua ke? Okey, boleh. Kongsian bijak. Okey. Hanif dan bapanya Encik Salim menziarahi rakannya iaitu Encik Azman. Okey. Jadi di sini ini adalah perenggan yang pertama daripada perkongsian bijak. Okey. Kemudian perenggan yang ini adalah pernyataan sahaja. Perenggan yang pertama adalah yang ini. Okey. Siapa nak baca pertama tadi? Amni kan? Cuba Amni baca. Mana beliau telah tu ke? Encik Azman. Encik Azman ialah usahawan tanaman cili padi. Okey.
beliau telah mengusahakan tanaman tersebut selama 10 tahun. Okey. Kini beliau mempunyai 2 juta batang 200,000 batang pokok sili padi. Okey. Daripada petikan yang pertama ni, okey. Tadi kan sudah kata kita akan keluarkan idea utama dan juga idea sampingan. Okey. Ni dia dah berikan. Idea utama daripada perenggan yang pertama ialah usahawan tanaman cili padi. Okey, dia dah tulis kat sini usahawan tanaman cili padi. Ini adalah utama. Okey. Dalam sesuatu karangan perlu ada idea utama dan juga idea sampingan. Okey. Tak kisah idea sampingan tu berapa banyak awak nak letak, tapi yang pastikan idea utama tu setiap perenggan ada satu. Okey. Idea sampingan daripada usahawan tanaman cili padi ialah Encik Azman telah menanam 200,000 batang pokok cili padi. Okey. Jadi kita tengok perenggan yang kedua. Okey, siapa nak baca? Firas boleh baca? Firas baca yang ni. Kejayaan Encik Azman ini menjadikan beliau pembekal cili padi utama di selatan semenanjung Malaysia. Kemudian yang bawah, beliau Firas boleh baca? Beliau amat mementingkan kualiti hasil tanaman dan beliau amat tinggi. Okey, jadi dekat sini tadi saya sebutkan kita setiap perenggan ada idea utama. Okey. Idea utama dan ada idea sampingan. Okey, perenggan pertama tadi dia dah bagikan. Jadi untuk perenggan yang kedua, idea utamanya ialah beliau pembekal cili padi utama. Okey, utama di semenanjung Malaysia, di selatan semenanjung Malaysia. Tapi kita ambil beliau pembekal cili padi utama kita ambil sampai habis di semenanjung Malaysia. Okey, ini adalah idea utama daripada petikan yang kedua. Okey. Kemudian idea sampingan dia apa? Idea sampingannya ialah permintaan cili padi beliau amat tinggi. Okey, ini adalah idea sampingan. Okey. Jadi bila Encik Azman ni dah jadi pembekal utama di Malaysia, di selatan semenanjung Malaysia, jadi menyebabkan permintaan cili padi beliau tu amat tinggi. Okey, ramai yang nak tempah sos cili yang dihasilkan oleh Encik Azman. Kemudian petikan yang ketiga, siapa nak baca? Atira kot. Atira ada Atira? Nak baca. Okey, sudah baca yang lain dulu Atira ada? Okey, Atira cuba baca petikan ni. Tak nampaklah Ustazah, kecil sangat. Kecil sangat. Awak boleh zoom kalau awak ada telefon. Sebab Ustazah tak boleh belakang lagi dah. Bukan, saya bukan kat phone, saya kat laptop. Kecil, tulisan tak nampak. Oh ya? Okay. Yang lain boleh nampak? Sebab Ustazah kalau okey. Nampak. Okey, dah nampak dah Ustazah. Okey. Boleh nampak? Yang mana? Okey, baca yang ni. Mana? Yang amat tinggi ke Ustazah? Selain itu, Selain itu, Encik Azman juga
mengeluarkan sos cili padi. Beliau mendapat bekalan botol daripada abangnya. Abangnya mempunyai kilang pembuatan botol di Muar Johor. Okey. Untuk petikan ini, untuk peran yang ketiga, idea utamanya adalah Encik Azman juga pengeluar sos cili padi. Okey, tadi dia adalah pembekal cili padi, kan? Maknanya produk yang dihasilkan oleh Encik Azman ada dua. Yang pertama adalah cili padinya dan juga yang kedua adalah sos cili yang telah dihasilkan ni. Sos cili yang kita boleh tengok daripada petikan ni, kan? Daripada gambar ni, dia dah tanam pokok cili, kemudian dihasilkan sos cili daripada cili yang dia dah tanam tu. Okey. Idea sampingannya ialah ada dua di sini. Beliau mendapat bekalan botol daripada abangnya. Abangnya mempunyai kilang pembuatan botol di Muar Johor. Okay, jadi dari situ dia dah dapat pembekal daripada siapa yang nak membekalkan botol untuk produk yang dihasilkan itu. Okey, peran yang terakhir, siapa nak baca untuk Ustazah? Saya. Okey, Ustazah bagi siapa yang belum baca. Okey. Amir Ramsyah boleh? Amir Ramsyah ada? Akif. Mana ni? Baca yang mana ni? Tu. Yang saya tanda right tu. Yang bawah sekali tu. Yang Ustazah tanda right ni, yang Ustazah tanda pangkal. Okey, boleh baca Amir Ramsyah? Okey, untuk soalan idea utama dan idea sampingan ni, nanti awak kena buat latihan tau. Ada dalam buku aktiviti. Ustazah nak awak buat nanti, okey? Sebagai tugasan hari ni. Jadi, cuba Amir Ramsyah baca ni. Kenapa dia tutup mic? Biasa kat bawah tu. Okey. Nak. Okey, boleh baca? Boleh? Okey, baca. Ya. Baca. Yang mana? Baca yang Baca yang ni, salah pangkal ni. Odo. Encik Azman. Akif. Oh, Akif. Akif. Akif apa pakai? Boleh, Akif boleh baca? Baca yang mana? Baca yang ni, yang Ustazah pangkal ni. Mula Daripada usaha sama. usaha ini telah meningkatkan pendapatan botol sos. Encik Azman. Encik Azman. Kemudian? Beliau mendapat harga murah untuk kos botol sos. Okey. Harapan Encik Azman ialah beliau dapat meluaskan tanaman cili padinya agar penghasilan sos cili padi dapat ditingkatkan. Okey, jadi di sini okey, daripada petikan yang perenggan yang terakhir ni, okey, dia dah sediakan
idea utamanya iaitu usaha sama antara Encik Azman dan juga abang ni ini telah meningkatkan pendapatan Encik Azman. Okay. Kemudian daripada situ kita dapat idea sampingannya iaitu apa? Beliau mendapat harga murah untuk kos botol sos. Okay. Jadi usaha sama ni dapat menjimatkan kos bagi pengeluaran sos chili daripada Encik Azman. Okay. Ini namanya adalah penjimatan daripada produk yang dihasilkan. Okay. Kemudian kita tengok kepada kemahiran yang seterusnya iaitu kemahiran menulis. Muka surat 46. Okay. Di sini ada perbandingan antara tanaman biasa dan juga perbandingan antara dengan tanaman aquaponik. Okay. Jadi dekat sini saya nak minta bantuan lagi daripada awak untuk membacakan teks yang ada di hadapan skrin awak. Okay. Fatih ada Fatih? Saya ke? Fatih. Okey, cuba Fatih Okey. baca yang ni. Baca yang ni Dasarnya adalah untuk mencari maklumat tentang perbezaan dan persamaan tanaman biasa dan tanaman aquaponik. Okey, baca daripada sini. Tanaman aquaponik. Cikgu Hadis. Saya nak ajar. Cepat ni. Baca daripada situ. Saya. Sekejap, kita bagi Fatih dulu ya. Boleh Fatih? Fatih. Okey, tak apa. Mungkin line slow. Tak apa. Syifa bacakan yang ni. Syifa boleh? Cikgu Hadis memberikan risalah kepada murid tahun 3 angsana. Tugasnya adalah untuk mencari maklumat tentang perbezaan dan persamaan tanaman biasa dan tanaman aquaponik. Okey, jadi dekat sini kita akan buat perbandingan antara tanaman biasa dan juga tanaman aquaponik. Okey, jadi kita pergi kepada satu persatu tanaman biasa. Okey? Kat sini apa nak baca untuk tanaman biasa? Amni? Okey, cuba Amni baca untuk tanaman biasa. Tanaman biasa. Okey, tanaman biasa yang ni awak bacakan yang pertama daripada segi kos. Memerlukan luas kos RS 1 1000 setiap kali tanam tanaman untuk seekar. Okey, kemudian dari segi kawalan pokok pula. Kawalan pokok menggunakan racun. Menggunakan racun. Jadi dekat sini untuk tanaman biasa, untuk kawalan pokok ni maksudnya untuk kawal daripada serangga ataupun tikus ataupun haiwan perosak. Jadi dia menggunakan racun. Okey, kemudian yang ketiga ni cara penanaman, cuba baca ni. Cara penanaman dan penangkaan menggunakan biji benih memerlukan siraman pada setiap hari dan penjagaan rapi. Memerlukan cahaya matahari. Okey, betul. Jadi untuk tanaman biasa ni, biasanya yang pertama kali memerlukan kawasan yang luas. Sebab apa?
sayur tu akan disusun dengan luas. Maksudnya dia tidak bertingkat-tingkat. Okey, disusun di atas tanah sahaja. Okey, dan kawalan untuk serangga digunakan racun. Racun daripada bahan kimia. Okey. Kemudian cara penanaman dan penjagaan daripada bibit benih dan perlu disiram setiap hari. Kalau tak siram nanti dia kering, layu. Okay, kemudian kita tengok macam mana tanaman aquaponik pula. Okey, siapa nak baca? Adhan ada Adhan? Ada. Adhan, okey bagus. Adhan nak baca? Nak. Okey, cuba baca. Boleh nampak tak? Kalau tak nampak, awak boleh buka buku teks muka surat 46 ya. Gabungan dan tanaman hidroponik Okey. dan aquakultur Iaitu menerusi tanaman dan ternakan ikan. okey. Tidak memerlukan ruang luas. Okey, macam tadi tanaman biasa memerlukan kawasan yang luas kan? Untuk aquaponik dan hidroponik, dia menggunakan kawasan yang sedikit saja, tak perlu luas. Sebab apa? Biasanya untuk hidroponik ni dia tanam secara bertingkat-tingkat. Okey. Kemudian, teruskan Adhan. Tidak Kawan pokok tidak menggunakan. racun. Okey, kemudian seterusnya cara penanaman. Cara penanaman dan penjagaan Okey. Yang pertama. menggunakan biji benih. Okey, sama kan macam tadi yang tanaman biasa pun menggunakan biji benih. Okey, jadi persamaannya nanti awak boleh letak dekat sini biji benih. Okey, dekat sini adalah sama biji benih. Okey. Kedua-duanya sama punya biji benih. Okey, yang seterusnya ada Han. Kedua memerlukan cahaya matahari. Okey, kedua-duanya memerlukan cahaya matahari. Jadi kat sini boleh letak cahaya. Okey, kita letak cahaya je. Matahari panjang sangat nak tulis. Cahaya matahari. Okey, kemudian seterusnya. Tidak memerlukan siraman dan penjagaan rapi. Okey. Kalau ni boleh je dah. Kalau tadi tanaman biasa perlu disiram setiap hari. Kan? Kalau untuk hidroponik dan juga aquaculture tidak perlukan siraman setiap hari. Sebab apa? Untuk hidroponik ni tanaman ditanam dekat dalam air. Okey, bawah tu ada kolam ikan dan atas tu ada untuk tanaman pokok, sayur. Okey, dan di situ juga kalau yang tak gunakan kolam ikan, air tu yang telah dicampurkan dengan baja supaya baja tu terus disap kepada pokok sayur. Okey, kemudian kos. Teruskan ada kan? Kos RM 3,500 untuk membeli peralatan pemberian sekali sahaja. Tapi untuk hidroponik dan aquaculture ni, perbezaan dengan tanaman secara biasa ni berbeza sangat daripada segi kos. Jadi untuk hidroponik sangat mahal, lebih sedikit. Ni kalau tadi 1,000 kan untuk seekar, ini 3,500 sebab kita perlu beli peralatan untuk tanaman pokok, untuk buat kolam semayan dan sebagainya. Okey. Jadi dekat sini perbandingan antara tanaman biasa dan juga tanaman aquaponik. Okey. Nanti kita tengok kalau ada untuk contoh tanaman aquaponik, nanti saya akan tunjukkan macam mana tanaman aquaponik ni. Okey. Jadi untuk hari ni kita belajar sampai muka surat 46. Dan untuk latihan awak boleh buka muka surat buka buku aktiviti muka surat 48. 48. 48 hingga muka surat muka surat 51. Okey.
48 hingga 51 berkaitan dengan tajuk yang kita telah belajar hari ini, iaitu berkaitan dengan bagaimana kita nak mengeluarkan idea dan juga idea utama dan juga idea sampingan. Kemudian yang kedua kita belajar tentang perbandingan antara tanaman organik. Kita tengok kat sini. Perbandingan antara tanaman organik dan tanaman bukan organik. Kena keluarkan apa dia perbandingan dia. Okey. Jadi untuk masa yang ada ni awak boleh mula menjawab untuk latihan yang ada ni. Okey. Jadi untuk apa-apa soalan nanti awak boleh terus kemukakan pada Ustazah.